Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana masih lagi dapat berjumpa. Kali ini untuk hari yang kedua. Saya akan go through lagi, sambung yang semalam kita punya kitab Fadail Amal untuk kisah para sahabat, bab 1, susah payah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk bahagian kedua, untuk pada hari ini kita akan sambung. Semalam kita cerita pasal Nabi Muhammad, macam mana perjalanan Nabi Muhammad pergi ke Taif dan macam mana cabaran baginda di sana. So pada hari ini untuk sambungannya, yang nombor 2 adalah mengenai kesyahidan Sayyidina Anas bin Nadri radhiyallahu anhu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas bin Nadri radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang tidak dapat menyertai peperangan Badar. Beliau sedih tentang perkara itu dan mengutuk dirinya. Badar ialah peperangan yang pertama dan agung dalam Islam, sedangkan engkau tidak dapat menyertai peperangan itu. Begitulah beliau mengutuk dirinya lah. Okey. Sayyidina Anas ni, beliau bercita-cita sekiranya ada peperangan lain, maka beliau akan tunaikan tuntutan semangatnya. Secara kebetulan peperangan Uhud pun tiba, maka beliau telah menyertai peperangan itu dengan penuh kepahlawanan dan keberanian. Dalam peperangan Uhud, orang Islam telah menang pada permulaan perang itu. Namun akibat satu kesilapan, orang Islam akhirnya kalah. Kesilapan tersebut berlaku begini. Rasulullah SAW telah menetapkan beberapa orang di sebuah bukit yang tertentu. Selagi saya tidak arahkan, kamu jangan meninggalkan bukit itu kerana musuh mungkin akan menyerang dari tempat lain. Orang-orang Islam telah menang pada mulanya. Kemudian apabila tentera-tentera yang berada di atas bukit melihat orang kafir melarikan diri, maka kebanyakan mereka telah turun dari bukit itu dengan menyangka bahawa perang sudah berakhir. Oleh sebab itu, mereka berlari-lari mengejar orang kafir untuk mendapatkan harta pampasan. Ketua jemaah tersebut telah melarang. Ini ialah larangan Rasulullah. Kamu jangan tinggalkan tempat ini. Walau bagaimanapun, mereka menyangka bahawa perintah Rasulullah SAW hanya semasa pertempuran sahaja. So sini slide mereka lah. Oleh itu, mereka turun dari tempat tersebut dan menuju ke medan. Semasa melarikan diri ni, orang kafir ternampak yang bukit itu telah dibiarkan kosong, dan mereka berfikir something wrong lah kan. Okay, so lalu mereka datang dari arah tersebut dan mereka membuat serangan, mereka buat counter attack. Pada ketika itu, orang Islam berada dalam keadaan leka. Tanpa disedari, orang kafir telah melancarkan serangan mengejut, dan ini menyebabkan orang Islam merasa tertekan. Tambahan pula, orang Islam berada di tengah-tengah orang kafir yang menyerang dari kedua-dua arah.
Maksudnya yang lari tadi tu, yang mereka kejar, satu lagi yang serang daripada arah yang berlawanan secara mengejut. So oleh itu, bila orang Islam tu berada di tengah-tengah orang kafir yang menyerang tu dari dua arah, oleh sebab itu mereka lari tidak tentu arah. Mereka dah tertekan sangat, mereka dah tak ada leader. Mereka jadi macam apa? Mereka jadi hilang arah. So mereka tak boleh fikir lah macam mana nak cover balik, nak counter balik bila diserang oleh orang kafir. So Sayyidina Anas ni, kita balik semula pada Sayyidina Anas radhiyallahu an, telah ternampak seorang sahabat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an datang dari arah hadapan. Beliau berkata, "Wahai Sa'ad, ke mana engkau hendak pergi? Demi Allah, keharuman syurga sedang datang dari arah Bukit Uhud." Setelah berkata demikian, beliau menyerbu ke arah kumpulan orang kafir dengan pedang yang masih terhunus di tangan. Selagi tidak syahid, selagi itu beliau tidak akan pulang. Setelah gugur syahid, didapati badannya telah cedera parah. Terdapat lebih daripada 80 liang luka pada badannya akibat terkena pedang dan anak panah. Saudara perempuan beliau sahaja yang dapat mengenali beliau melalui hujung jari beliau. Subhanallah. Maka kesimpulannya, keterangannya adalah orang yang terlibat dengan kerja-kerja Allah, yakni kerja agama, kalau buat dengan ikhlas dan keinginan yang sejati, akan merasa kelezatan syurga dalam dunia ni lagi. Sayyidina Anas radhiyallahu an mencium bau syurga semasa hidup di dunia lagi. Sekiranya kita juga menjadi orang yang ikhlas, maka kelezatan syurga akan dikecapi di dunia ini lagi, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.